Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran muamalat darjah 6. Hari ini 1 Ogos 2021 hari Ahad. Jadi kita nak tengok apa? Kita nak tengok pelajaran yang baru, pelajaran 5, tajuknya Al-Laqit. Al-Laqit. Okey, apa dia yang kita nak belajar hari ini? 5.1 Pengertian Al-Laqit. Pada bahasa bererti nama bagi kanak-kanak yang tercampak. Nama bagi kanak-kanak yang tercampak. Itu dari segi bahasanya. Tapi daripada segi istilah, pada istilah syarak bererti kanak-kanak dan orang gila yang dicampak atau dibuang. Yang dicampak maksudnya dibuang dan tidak mempunyai orang yang memeliharanya. Begitu juga jika didapati ia berjalan tanpa ada orang lain bersama-samanya. Ini macam cerita buang bayi lah. Mungkin bayi, mungkin budak dah besar. Jadi inilah cerita Al-Laqit yang kita nak belajar hari ini. Yang kita nak belajar ini. Kalau sebelum ni kita dah tengok Al-Luqatah. Al-Luqatah tu barang. Ini Al-Laqit orang. Orang, kanak-kanak. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. 5.2 Dalil Al-Laqit. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Surah Al-Ma'idah ayat 32 artinya, dan barang siapa menghidupkan, menjaga keselamatan diri seseorang manusia seolah-olah dia menghidupkan, menjaga keselamatan manusia kesemua sekali. Jadi ini adalah dalil ataupun bukti yang memerintahkan kita supaya menjaga kehidupan yang kita jumpa. Contoh kehidupan ni di sini ceritanya kanak-kanak manusia lah, bukannya binatang. Bukannya binatang. Ini ceritanya manusia. Okay, baik. Seterusnya. Baik, 5.3 hukum memungut Al-Laqit. Yang pertama, fardu kifayah. Fardu kifayah ni wajib ke atas sekelompok masyarakat. Jika yang menjumpainya ramai lebih daripada seorang, maka salah seorang daripada mereka perlulah mengambilnya dan memeliharanya. Yang kedua, fardu ain. Jika seorang sahaja yang menjumpainya, katalah kita seorang je yang jumpa, maka kitalah orang yang wajib bertanggungjawab ke atas laqit tersebut. Kita perlu ambil dan serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Jelas? Okey, baik. 5.4 Hukum penyaksian Al-Laqit. Apakah hukum penyaksian dia? 1. Wajib diadakan saksi. Iaitu penyaksian. Apabila memungut laqit kerana ditakuti laqit itu dijadikan hamba. Wajib diadakan saksi. Mesti. Kemudian yang kedua, wajib diadakan saksi penyaksian apabila memungut harta yang ada bersama-sama laqit tersebut. Jadi ada dua hukum di situ. Yang pertama, saksi semasa memungut laqit tersebut. Laqit maksudnya kanak-kanak tu lah. Kemudian yang kedua, apakah harta yang ada bersama dengan laqit tersebut juga perlu disaksikan. Perlu disaksikan. Seterusnya. Tujuan memungut Al-Laqit. Apa dia? Tujuan memungut Al-Laqit ialah untuk menolong, menyelamatkan nyawa manusia daripada sebarang musibah ataupun kelaparan yang boleh membawa mati disebabkan tiada berkuasa untuk menjaga keselamatan dirinya. Maka wajib ke atas sekalian manusia menolongnya. Itu adalah tujuan dia.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa dia supaya tidak berlaku kematian ke atasnya disebabkan oleh kecuaian kita. Kita dah nampak al-laqit tersebut tapi kita buat tak nampak, maka berdosalah kita. Maka kalau kita nampak ada kanak-kanak yang ditinggalkan, perlu kita datang kepadanya dan bertanya. Kalau dia kata dia memang tak tahu kenapa dia berada di situ, maka kita perlu cari siapa tuan punya dia. Siapa ibu bapanya ataupun tuan kepadanya lah kalau dia hamba. Dan kalau memang dia dibuang, contoh macam bayi, kita perlu ambil, bawa kepada pihak-pihak yang berwajib lah, yang mana boleh bertanggungjawab ke atas bayi tersebut. Jangan pula kita ambil, kita pula yang bela. Itu cerita lain nanti. Kita akan belajar nanti. Okey, baik. Seterusnya apa? Latihan 1. Apakah maksud al-laqit dari segi bahasa dan istilah? Kita dah tengok tadi. Yang kedua, apakah hukum memungut al-laqit? Apakah hukum dia? Ni memungut salah pula type sikit ni. Yang ketiga, nyatakan hukum penyaksian al-laqit. Pun kita dah tengok tadi. Yang keempat, tuliskan tujuan memungut al-laqit. 4 saja latihan. Saya harap awak dapat buat. Dan kalau dah siap, boleh hantar pada saya lah. Sebelum tu, saya nak ingatkan lagi sekali, tolong tinggalkan nama kamu dekat ruangan komen ataupun ulasan sekiranya kamu telah pun menonton video ni, sebagai bukti yang kamu telah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Saya tengok kadang-kadang beberapa orang saja yang tuliskan nama, tapi pada view tu lebih daripada jumlah komen tu. Jadi saya harap tinggalkan ulasan tu, jangan tengok saja, tinggalkan. Okey, baik. Saya rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.